Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah taqabbal as-salat wa du'a wa ila arwahi sadatina ahli al-kisar Rasulillah Muhammad Abdullah wa Ali bin Abi Thalib wa Fatimah az-Zahra wal Hasan wal Husain wa sa'ir ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli al-baiti wa atba'i walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum أموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويفرج على المسلمين واختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير لطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selawat 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم والتعليم وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له. Berusaha Tuan Haji Nasir Bakri, Pengurusi Surau Ar-Rawdah, Jurutan Kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia
kepada kita nikmat iman dan Islam, dapat kita berada di rumah Allah pada subuh Ahad yang mulia ini, setelah kita mendirikan salat fardu subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan. Kita pun alhamdulillah sudah berada di hujung bulan Rejab, bulan Rejab. Malam besok peristiwa Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah, kita tidak boleh lari daripada memperingati peristiwa-peristiwa penting di dalam Islam. Siapa lagi nak ingat peristiwa penting kalau bukan orang Islam? Walaupun begitulah kita dengar daripada kecil, sekolah sampailah ke saat ini, itulah yang diceritakan, itulah yang disampaikan, maka itulah pengajaran yang supaya kita tahu, sehinggalah generasi akan datang tahu apa yang berlaku dalam bulan Islam. Tuan-tuan, puan-puan hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung daripada kitab Fiqhul Minhaj. Fiqhul Minhaj masih bab pengurusan jenazah, lagi dalam bab pengurusan jenazah, dan ni pada tajuk yang terakhir ni daripada kitab jilid yang pertama ni, jilid apa ni, bersuci dan taharah dan salat. Masya-Allah. Tinggal dulu lah. Jadi pada hari ini kita sambung daripada hukum keguguran dan orang yang mati syahid. Tinggal dua lain lagi lepas tu dah khatam dah. Dah, insya-Allah dapat ilmu tuan-tuan. Baik. Okay, kita terus kepada Fiqhul Minhaj. Baik. Hukum keguguran dan orang yang mati syahid. Baik, dekat sini diterangkan arti keguguran. Gugur, katakan gugur kan, gugur. Dalam bahasa Arab as-saqtu ni jatuh. Diistilahkan dalam bahasa Melayu gugur, keguguran maknanya anak yang lahir sebelum sempurna kejadiannya. Anak yang lahir sebelum sempurna kejadiannya. Okay, nanti kita cerita. Itu maksud keguguran. Erti mati syahid, erti mati syahid iaitu orang yang dibunuh di medan perang kerana mempertahankan Islam dan mengangkat panji-panjinya, dan niatnya untuk meninggikan kalimah Allah. Ada orang niatnya bukan untuk tersebut, tapi untuk supaya disebut namanya, supaya menjadi orang ingat dia, tapi itu adalah dalam perkara hati, orang tak tahu kan. Kita dengan Allah, apa niat orang berperang. Dalam kitab Taqrirus Sadidah tuan-tuan, mati syahid ini terbagi kepada 3. Syahid yang pertama syahid dunia akhirat, yang kedua syahid dunia, dan yang ketiga syahid akhirat. Kita tengok kita ialah kalau nak ikutkan syahid dunia akhirat ni, hanya orang yang terkorban di dalam medan peperangan melawan tentera kafir dan terbunuh dekat situ, dia berlawan bagi mempertahankan agama Islam. Ada lagi atau tidak? Baik. Ya, ini orang yang mati, yang terbunuh di dalam pertempuran dengan tentera kafir, niatnya untuk mempertahankan, untuk meninggikan agama Islam. Sekiranya berlaku seperti ini, pertama dia dapat gelaran mati syahid dunia akhirat. Dan hukum orang yang terbunuh dalam medan peperangan melawan tentera kufar ini tuan-tuan, iaitu tidak perlu disembahyangkan dan tidak perlu dimandikan, cuma dikafan dan dikebumikan. Itu syahid dunia akhirat. Tapi kita biasanya orang yang berperang seperti itu, memang kita sangka baik, memang niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia dah bersedia untuk mati. Kalau orang niat dia bukan untuk mati untuk nama, itu kalau dia hidup dapatlah nama, kalau dia terbunuh habislah, kata kan. Pun tak boleh. Tapi kita tak tahu, cuma kita sangka baik pada orang seperti yang terbunuh seperti ini. Itu yang pertama, syahid dunia akhirat. Kemudian kenapa tidak dalam kitab fiqh ni, kenapa tidak disembahyangkan?
Kenapa tidak sembahyangkan? Mungkin tidak dimandikan sebab darahnya menjadi saksi dalam peperangan, dalam syahid. Tapi kenapa tak disembahyangkan? Kerana dia telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab tak disembahyangkan. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Baik. Yang kedua, syahid dunia. Syahid dunia. Syahid dunia ni sama juga orang yang berperang melawan orang yang terbunuh dalam peperangan melawan tentera kafir. Tentera kafir, tetapi niat dia bukan untuk mempertahankan agama Islam ataupun dengan agama, tapi niatnya untuk supaya mendapat nama, supaya mendapat anugerah lepas tu, supaya dapat disebut oleh orang. Walau bagaimanapun ini yang kita kata, kita tak tahu hati kalau berlaku, melainkan kalau kita tahu dia ada cakap gitu, aku ni berperang ni, aku nak lepas ni dapat ni, dapat ni, tiba-tiba dia mati, maka kita je seorang tahu, kan? Kita seorang tahu, alamak, dia ni syahid dunia. Walau bagaimanapun pengurusannya sama juga seperti syahid dunia akhirat. Okey. Tidak dimandikan, tidak sembahyangkan, dikafan dan dikebumikan, sama juga. Itu syahid dunia sebab niatnya untuk dunia. Itu nama syahid dunia. Tapi kita seperti mana saya sebut, sangka baiklah orang berperang ni tidak lain melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Dan yang ketiga, syahid akhirat. Okey, syahid akhirat ni lah yang dapat berlaku dalam keadaan sekarang. Di antara mereka yang terbunuh syahid akhirat, dikategorikan syahid akhirat, banyak, tuan-tuan. Seperti apa? Seperti misalnya aksiden, seperti misalnya kebakar, seperti misalnya tenggelam, seperti kena wabak. Ini pun termasuk dalam syahid akhirat. Maka urusan jenazahnya sama seperti biasa, dimandikan, kemudian disembahyang, kemudian dikafan dan dikebumikan. Okey, itu orang yang kategori mati syahid lah. Maka orang yang meninggal disebabkan COVID ni pun termasuk syahid akhirat. Baik. Okey. Kemudian kita masuk hukum keguguran. Hukum janin yang gugur ni bagaimana? Okey, baik. Kita tengok keadaan pertama, anak tersebut tidak menjerit. Sekiranya biasa doktor lah dia tahu anak tersebut dia lahir tu tidak menjerit, bermaksud memang tak menjerit pun, budak keluar menjerit tak adalah, paling menangis kan. Istilah menjerit dekat sini dia bersuara, mengeluarkan suara, sama ada bukan dia menangis ataupun mungkin dengan suara saja, tapi sifat semula jadi janin atau anak yang lahir tu dia mesti menangis. Tak tiba-tiba dia menangis macam ni. Maknanya dia bersuara ketika dia lahirkan. Jika umurnya belum sampai 4 bulan, maka tidak wajib dimandikan, dikafankan dan disembahyangkan, tetapi sunat dibalut, dikafanlah dengan kain dan ditanam tanpa sembahyangkannya. Okey. Kenapa disebut 4 bulan, tuan-tuan? Kenapa disebut 4 bulan? Maknanya kalau 4 bulan tu ada pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Yang kedua, hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Arba'in Nawawi. Tuan-tuan tengok hadis yang keempat, proses kejadian manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqa mithla dhalik thumma yakunu mudghah mithla dhalik fayursilu alaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arbin kalimat bi katsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun aw sa'idun. Subhanallah. Daripada Al-Quran itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan hadis dasarkan dalil pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah Subhanahu Wa Taala, itu hadis yang keempat. Kita boleh tengok sesungguhnya setiap kamu ni dikumpulkan, diciptakan kejadiannya dalam perut ibu kamu 40 yauman. Disebut 40 hari. Okey, 40 hari. Kemudian 40 hari apa? Nutfah. 40 hari itu air mani lah, tuan-tuan.
Malam Ustaz Mak Nur cerita pasal tu kan, kejadian pasal apa tu dia suami isteri, melainkan dah kahwin sahaja baru berlakunya proses seperti ini. Kemudian thumma yakunu alaqah mithla dhalik, kemudian selepas 40 hari air mani, kemudian 40 hari lagi apa? Alaqah. Alaqah apa? Segumpal darah. Begitu juga 40 hari. Lepas 40 hari segumpal darah, thumma yakunu mudghah mithlu dhalik. 40 hari apa? Sejadilah segumpal daging. Lepas tu, lepas 40 hari, kemudian fayursalu ilaihil malak. Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada janin ini malaikat fayanfukhu firrihu untuk meniupkan roh. Meniupkan roh kepada janin ini, dan telah ditulis setiap janin itu bi arba'in kalimat, telah ditulis di sisi Allah dengan 4 perkara. Kita sebelum kita lahir, sebelum kita keluar, semua orang ni dah tulis 4 perkara. Yang pertama bikatsbi rizqihi, rezekinya telah tertulis. Kedua ajalnya, bikatsbi ajalihi. Kemudian yang ketiga amalannya, dan yang keempat sa'idun au syaqiyun, sama ada dia bahagia ataupun dia celaka dekat dunia. Na'udzubillah. Tuan-tuan, Allah kita telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala semasa 4 bulan. Tengok tuan-tuan 40 berapa? 120 hari, maknanya 4 bulan kan. Dalam tempoh 4 bulan itu berapa peringkat terjadi ni? 3 peringkat kejadian, bermula daripada nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Selepas 4 bulan itu barulah ditiupkan roh di dalam janin. Maka dekat sini ulama fuqaha menyebut umurnya belum sampai 4 bulan. 4 bulan dari tarikhnya tu kan, bersama dengan suaminya tu, begitu dalam kiraannya. Maka tidak wajib. Kalau dia gugur sebelum 4 bulan, maka biasanya belum berbentuk lagi, janin itu belum berbentuk lagi, maka apa yang dilakukan, dibalut, sunat dibalut, dikafan dengan kain kan, ditanam tanpa disembahyangkan, kemudian sekarang belum ada bentuk manusia lagi. Allahu Akbar. Sebab itu bila perempuan yang kematian suami ataupun bercerai kan, cerai hidup atau bercerai mati misalnya, kenapa disuruh apa maksud dia, disuruh apa tu, mengkuarantin dirilah istilahnya kan, dalam proses iddah itu berapa tuan-tuan? 4 bulan 10 hari kan. Orang kita pun kenapa lama sangat 4 bulan ni kan. Untuk orang perempuan, orang lelaki lain ada hikmah kenapa lamanya 4 bulan dia tak boleh keluar rumah kan, melainkan bendera yang memudaratkan dia, sebab-sebab agama urusannya. Kalau tak, memang tak boleh. Meninggalnya suaminya tu tak boleh dah keluar rumah, hatta nak pergi kubur pun tak boleh. Memang itu agama dah hukum tetapkan seperti itu. Jadi 4 bulan 10 hari. Kenapa tempoh? Fuqaha ulama dia menetapkan kerana waktu itu tuan-tuan, mungkin dalam tempoh itu ada janin yang akan terbentuk ataupun hasil daripada kahwinannya, dia akan ada janin. Jadi kena tunggu. Kalau daripada sampai 4 bulan 10 hari, sekiranya selepas itu dia tak ada apa-apa, maka sah dia tidak hamil, barulah boleh berkahwin misalnya. Kerana kalau tak cukup 4 bulan 10 hari, mungkin ada janin tapi tidak disedari, lalu dia berkahwin, maka nanti janin daripada suami yang mana, itu kena tahu. Sebab itu 4 bulan 10 hari. Ada satu kisah dalam kitab Tarbiyatul Aulad fi Islam. Apabila seorang wanita ini berkahwin, kemudian suaminya pergi berperang atau pergi keluar 4 bulan kan, biasa dengar kita keluar kan 3 hari, seminggu, sehingga paling lama 4 bulan. Hadnya dia diberi kebenaran hanya 4 bulan saja. Maka satu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lalu di sebuah rumah, kemudian dia terdengarlah rintihan seorang isteri kan. Kalau di antara kata-kata syair isteri ini, dia kata, kalau tidak kerana iman, nescaya telah bergegar katilnya.
Faham tuan-tuan maknanya kalau tidak kerana iman yang ada bergegar kata ready, maknanya apa? Kerana suaminya 4 bulan tak ada kan. Suaminya lama sangat. Maka apabila Sayyidina Umar dengar rintihan seorang suami isteri ni, dia macam merana kerana suaminya tidak ada begitu lama. Akhirnya Sayyidina Umar memerintahkan bahawa hanya pergi sahabat boleh keluar pergi berperang atau pergi bersafir, jangan kurang dan jangan lebih daripada 4 bulan. Tu tempoh dia sampai situ. Itu subhanallah. Okey. 4 bulan proses kejadian manusia janin tersebut. Lalu ni kurang 4 bulan. Itu keadaan pertama. Kalau gugur, mana istilahnya gugur, tak ada bentuk, begitulah caranya, dibalut, dikafan, kemudian ditanam dan tanpa disemayangkan. Keadaan kedua, keluar saja, bayi itu bila keluar dia bersuara, maknanya menangis ketika dilahirkan atau diyakini akan hidupnya. Kemudian disebabkan ada pergerakan yang berlaku dan seumpamanya. Kemudian ketika itu, lepas tu dia meninggal. Bayi itu meninggal. Lalu wajib disembahyangkan dan dilakukan semua perkara yang telah disebutkan seperti mana orang dewasa. Tidak ada beza antaranya dengan orang dewasa. Ini senang. Maknanya bila dia dah lahir tu, dia dah menangis, ada tanda-tanda hidup. Maknanya suara atau ada tanda pergerakan atau ada tanda pernafasan. Kemudian meninggal. Lalu urusannya walaupun dia baru lahir, maka urusannya seperti urusan orang dewasa. Baik. Dalam kitab Taqrus Sadidat ni tuan-tuan dibahaskan. Tuan dengar sikit Ada 3. Baik, jika didapati dia lahir itu ada berupa bentuk manusia tetapi tidak ada tanda hidup, maka hukumnya apa? Lahir ada rupa bentuk manusia tapi dia dah meninggal dalam perut, maka fakabbir, disembahyangkan, kemudian dimandi, dikafan dan ditanam. Maknanya walaupun dia meninggal di dalam perut, tetapi bila keluar tu sempurna sempurna bayi itu, cukup sifat dia, maka urusannya seperti itu. Kemudian yang kedua, jika tidak zahir ataupun tidak sempurna ataupun tidak dilahir itu tidak ada tanda hidup, tetapi kejadiannya sempurna, bentuk sifatnya, maka apa hukumnya? Maka dia tak zahir, hukumnya dimandikan, dikafankan dan tidak disembahyangkan. Tengok yang pertama tadi, dia keluar tidak ada tanda hidup, tidak ada tanda hidup. Tak ada tanda hidup tu seperti dia tak ada dengar suara, tak ada bernafas, maka tapi sempurna kejadian, maka disembahyangkan, dimandikan, dikafan dan ditanam. Kemudian jika tak ada tanda hidup tetapi sempurna kejadiannya, tak ada tanda hidup. Tadi ada tanda hidup, selesai. Ini tidak ada tanda hidup, maknanya dia dah meninggal di dalam perut, tapi kejadiannya sempurna, maka dimandi, dikafan dan tidak disembahyangkan bagi pendapat Ibnu Hajar Ar-Ramli. Bagi pendapat Imam Ramli, tadi Ibnu Hajar, ni Imam Ramli pula, disebut jika dia keluar sebelum umur ataupun berusia 6 bulan, maknanya 5 bulan dah gugur. Maka kalau 5 bulan, bawah daripada 6 bulan, maka dimandi, kemudian dikafankan sahaja dan ditanam, tidak disembahyangkan. Ni bawah 6 bulan. Tapi sekiranya dia keluar selepas 6 bulan, maka disembahyangkan, dimandi, dikafan dan ditanam. Maknanya kalau 6 bulan ke bawah ni dia masih tidak berbentuk, 6 bulan ke atas baru dia berbentuk manusia. Itu hukum keguguran janin kalau berlaku. Dan yang ketiga, jika lahir tu janin tak ada tanda bentuk manusia dan juga tidak ada tanda hidup, maka hukumnya apa? Tidak wajib sesuatu melainkan sunat dibalut, dikafankan, sunat dan ditanam sahajalah. Itu tak sempurna sifat. Itu 3 kalau berlaku kepada janin. Baik, Allahu Akbar. Tuan-tuan, kejadian manusia ni Allah dah sebut dalam Al-Quran kan,
Dalam surah Al-Mu'minun tu kan, berapa kejadian manusia tuan-tuan? 7. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, manusia ini dijadikan dengan 7 kejadian. Maka dia ambil daripada firman Allah Ta'ala, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Yang pertama sulalatin min tin. Apa sulalatin min tin? Iaitu daripada pati tanah, maknanya tanah, tin. Kemudian daripada tanah itu jadinya manusia, iaitu Nabi Adam. Kemudian waja'alnahu nutfah fi qararin makin. Dijaga, diletakkan air mani ini di dalam rahim itu selama, disebutkan dalam hadis, 40 hari. Yang kedua, kemudian thumma khalaqna nutfah 'alaqah. Daripada nutfah air mani jadilah segumpal darah. Thumma khalaqna 'alaqah mudghah. Daripada segumpal darah jadilah segumpal daging. Thumma khalaqnal mudghata 'izama. Daripada daging itu maka jadinya tulang. Fakasawnal 'izama lahma. Kemudian daripada tulang itu dibalutlah dengan daging. Di daging maknanya dah bentuk janin, dah berbentuk dah daging. Fakasawnal 'izama lahma. Kemudian yang ketujuh, thumma ansha'nahu khalqan akhar. Maka barulah jadinya bentuk kejadian yang terakhir, iaitu manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang sebaik-baik penciptaannya. Itu 7 disebut oleh Ibnu Abbas. Allahu Akbar. Begitulah kejadian manusia. Boleh tak, kenapa Allah tak jadikan kita terus je ting jadi manusia terus? Jadi manusia terus dah ada besar. Contoh, kenapa? Boleh tak Allah jadikan? Boleh saja. Tapi Allah nak mengajar kepada kita semua bahawa setiap satu proses itu mesti dengan berhati-hati dan dengan tertib. Dengan tertib. Boleh je kalau kita tanam pokok kan, tanam buah, besok dah tumbuh pokok besar kan. Lambat benar nak tumbuh pokok ni kan, tanam sikit-sikit. Itu Allah SWT mengajar kita bahawa satu proses itu ada tertib-tertibnya. Mesti bermula daripada kecil. Kita tuan-tuan, kalau terus jadi Allah jadikan kita semua besar, tak adalah budak-budak. Semua jadi dah besar, tak ada budak-budak. Begitu hikmah Allah jadikan kejadian manusia yang boleh kita ambil pengajaran daripadanya. Baik. Kemudian At-Tirmizi dan lainnya meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tiflu la yusalli alaihi wa la yarithu wa la yurathu hatta yastahilun. Kanak-kanak tidak disembahyangkan, tidak mewarisi dan tidak diwarisi sehingga didapati menjerit bersuara ketika dilahirkan. Maknanya dah meninggal lah. Dilahirkan tu bila tak ada bersuara dia meninggal. Tapi maknanya kalau dia bersuara, ada tanda kehidupan, baru dia boleh mewarisi harta dan dia boleh diwarisi, kemudian disembahyangkan. Itu saja nak bagi tahu. Kalau dia dah mati tu tak ada tanda-tanda, maknanya meninggal. Ibnu Majah meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izas tahalla as-siqtu salla alaihi wa waritha. Apabila anak yang gugur tadi menjerit, keluar tu ada bersuara, maka disembahyangkan. Biasa kalau ada bersuara tu sifat dia dah cukup, lalu meninggal, lalu disembahyangkan. Dan dia boleh mewarisi, maknanya kemudian tinggal jadilah seperti urusan orang dewasa. Okey, itu tentang masuk menjerit di sini ialah bersuara, bersin atau pergerakan. Dengannya dapat diketahui hidup. Sebab itu kan kalau bayi itu keluar daripada perut ibu, doktor tu biasanya apa? Dia akan angkat daripada kaki, betul tak? Dia akan pegang macam pegang ayam lah tuan-tuan. Pegang. Dia nak kasih apa? Dia kasih keluar suara. Automatik anak itu, bayi itu akan bersuara kan. Ada suara tahu dia tu. Kalau dia angkat tu, senyap je, goyang-goyang pun tak ni. Terus daripada situ kan. Rupanya kenapa anak tu menangis tuan-tuan? Kerana daripada menangis tu dia akan rangsang semua kan. Semua surat dia akan rangsang, otak dia semua dia akan rangsang. Sampai itu hikmahnya. Allahu Akbar. Tak pula ketawa tuan-tuan nangis. Baik. Okey. Hukum orang mati syahid
Okey, hukum orang yang mati syahid ialah tidak dimandi dan tidak disembahyangkan, bahkan sunat dikafankan dengan pakaian yang dipakai ketika terbunuh di medan perang. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan supaya para syuhada yang terbunuh dalam peperangan Uhud dikebumikan dengan darah-darah mereka dan mereka tidak dimandi dan tidak disembahyangkan. Sebagaimana disebutkan, kerana mereka telah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang mujahid luka, mujahid ni maknanya orang yang berperang tadi kan. Satunya keadaan orang yang terbunuh itu dia terbunuh waktu berperang. Waktu berperang dia terbunuh. Yang kedua, dia terbunuh juga, tapi mula-mula dia luka, kemudian dapat diselamatkan di medan perang dan masih hidup, sehingga selesai peperangan yang dirawat. Selepas itu, syahid itu meninggal, terbunuh, maka matinya tidak dianggap mati syahid dari segi hukum menyelenggarakannya di dunia ini. Dia mesti dimandi, disembahyangkan seperti biasa, sekalipun kematian disebabkan kesan luka peperangan yang disertai. Masya-Allah, dia kalau yang syahid ni dia terus terbunuh dalam peperangan. Adapun dia berperang tapi dia luka, kemudian dia sakit, kemudian akhir perang selesai, kemudian dia pun meninggal. Jadi dia meninggal bukan sebab perang tapi disebabkan kesakitan luka, maka hukumnya sama seperti biasa, dimandikan, dimandi, disemayang, dikafan dan ditanam. Hikmah tidak dimandi dan tidak disemayangkan orang yang mati syahid ialah untuk mengekalkan kesan syahid pada diri mereka dan memuliakan mereka lantaran mereka tidak lagi berhajat kepada doa orang ramai untuk kebahagiaan di hari akhirat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi ma min kalmin yuklamu fi sabilillah illa ja'aka hayati hina kullim." Al-launu launu damin war-rihu rihu miskin. Allahu akbar. Demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggamannya, tidak ada luka yang berlaku pada jalan Allah melainkan dia akan datang sebagaimana keadaan asalnya ketika dia luka di dunia. Warnanya adalah warna darah dan baunya adalah bau kasturi. Ini anugerah yang Allah kurniakan bagi yang mati syahid. Allahu akbar. Okey, selesai tentang hukum orang yang mati syahid. Baik. Ini akhir sekali menziarahi kubur. Okey, kita habiskanlah tuan-tuan, saya habiskan menziarahi kubur. Okey, kita masuk di dalam perkara menziarahi kubur. Masih dalam bab urusan jenazah lah. Okay. Para ulama bersepakat bahawa sunat bagi orang lelaki menziarahi kubur orang Islam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Dahulu aku pernah melarang kamu menziarahi kubur, maka sekarang ziarahlah ia. Baik. Menurut riwayat Tirmizi, fa innaha tudzakkiratul akhirah, sesungguhnya menziarahi kubur akan mengingatkan kamu kepada hari akhirat. Tuan-tuan, ya. Tempat yang biasa kita pergi, kita akan insaf tuan-tuan, mana? Pergi hospital. Pergi hospital, tengok orang, waktu tu kita akan rasa insaf, betapa syukurnya dengan kesihatan. Sebab tengok orang sakit tu, sakit ni, kemudian ada kematian, rasa ya Allah syukurnya. Ada lagi pergi ke kubur, akan rasa insaf tuan-tuan, akan rasa insaf, tengok ya Allah, aku diberi masih hidup lagi, ada pun ni semua telah pergi. Itu dapat menghidupkan hati tuan-tuan. Menziarahi kubur tidak disunatkan pada waktu-waktu tertentu saja, bahkan pada bila-bila masa. Okey, kita ni jadi budaya orang Melayu, bila ziarah kubur, lepas solat hari raya kan, beramai-ramai semua kan. Jadi dia jadi satu adat kan. Lepas sembahyang raya pun pergi. Jadi Covid tak ada sembahyang raya, tak adalah pergi. Dia jadi adat. Sebenarnya tidak ada waktu-waktu tertentu. Tidak ada waktu tertentu untuk ziarah. Bila-bila saja ziarah. Ada orang ziarah setiap hari Jumaat, dan memang sunat ziarah kubur hari Jumaat kan, hari Jumaat tu. Menziarahi kubur tidak disunatkan pada waktu-waktu tertentu saja, bahkan pada bila-bila masa. Bagi golongan perempuan, mereka dimakruhkan menziarahi kubur orang Islam kerana dibimbang berlaku at-tabarruj. Ini bersolek ketika keluar ke sana, menjerit-jerit dan mengangkat suara, meraung, itu istilahnya. Abu Daud dan lainnya meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Allah melaknat perempuan-perempuan yang menziarahi kubur. Walau bagaimanapun disunatkan menziarahi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan
dan sayu gia dikiaskan kepada menziyarahi kubur-kubur Nabi lain dan orang-orang saleh, dengan syarat mereka keluar tidak dalam keadaan bersolek berhias, tidak bercampur dan bersesak-sesak dengan golongan lelaki, serta tidak mengangkat suara, kerana semua itu adalah punca berlaku fitnah. Alangkah banyaknya berlaku perkara tersebut ketika mereka menziarahi kubur. Baik. Dulu memang sebelum kedatangan Islam tidak disuruh, tidak dibenarkan orang perempuan ziarah kubur, kerana orang perempuan ini sifat dia lemah. Lalu bila berlaku kesedihan, dia akan melampau. Salah satunya zaman jahiliah berlaku seperti menjerit-jerit, seperti memukul badan, seperti mengoyakkan pakaian, itu maka dia dilarang, kerana bila pergi kubur nanti berlaku seperti itu akan menyebabkan berlaku fitnah, tidak ada adab jaga dalam pada waktu dikubur, maka dilarang. Walau bagaimanapun Nabi SAW kemudian menyuruh fazuruha, maka ziarahlah kubur. Dalam saya ambil dalam ikhtilaf ummah tu 263, saya ambil dalam perbicaraan kitab ni. Keharusan perempuan menziarahi kubur. Baik, bolehkah perempuan menziarahi kubur? Jawapannya, menziarahi kubur adalah sunat bagi lelaki dan perempuan. Ada yang mengatakan makruh berdasarkan hadis Nabi SAW tu kan, Rasulullah pernah datang Jibril dan disuruh menyampaikan kepada Aisyah. Ini saya ambil daripada kitab kekeliruan umat. Sesungguhnya Tuhanmu menyuruhmu untuk menziarahi para penghuni perkuburan Baqi untuk engkau mintakan ampun bagi mereka. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan apabila menziarahi mereka? Siapa ni penghuni kubur? Sabda Nabi SAW, ucapkanlah salam atasmu wahai penduduk kampung. Apa dia? Penduduk kampung kuburan dari golongan mukmin dan muslimin. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sebersama, baik yang telah terdahulu maupun yang masih baharu, dan insya-Allah kami akan menyusul. Maknanya datang hadis daripada Jibril alaihi salam sampai kepada Nabi, sampai kepada kita bahawa sunat sama ada orang lelaki atau orang perempuan boleh menziarahi kubur dengan syarat menjaga adab-adab di kubur. Baik. Kemudian kita tengok tuan-tuan, adab-adab menziarahi kubur. Last sikit lagi ni. Di antara adab-adab menziarahi kubur ialah seseorang yang menziarahi masuk ke kawasan perkuburan disunatkan mengucap salam pada penghuni kubur. Kalau kita lalu tuan-tuan, tak semestinya kita lalu masuk dalam kubur, lalu kawasan kubur. Kalau kita lalu tepi tu kan, ni kuburan kat sini kan, kat kuburan kita lalu je, maka sunat bagi kita menyampaikan salam. Tak berani lah ustaz. Apa sal? Tak berani. Sekarang dengar suara orang jawab salam kan. Tak berani. Tidak tuan-tuan, sunat. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insya'allah bikum lahiqun. Salam sejahtera ke atas kamu penghuni di rumah kubur orang-orang yang beriman, sesungguhnya kami insya-Allah pada masa akan datang menyusul pula bersama-sama kamu. Ada orang tak berani, dia takut. Dia takut nak bagi salam. Dan kerana apa? Bukan sekadar salam jawab, tapi dia takut nak sebut, dia sebut Assalamualaikum penghuni kubur, insya-Allah aku akan bersama kamu. Nak sebut aku akan bersama kamu tu takut. Bagi salam salamnya satu tu takut kan ada orang jawab. Ada orang jawab, kalau ada orang jawab tu rezeki lah tu kan. Assalamualaikum. Kalau lalu pantas lalu lagi tepi kubur, lalu jauh sikit tak apa. Sunat sebenarnya, tak nak bagi salam pun tak apa. Lalu kita berdoa, Assalamualaikum ya ahlul kubur wa ana ma'akum insya-Allah. Maksud dia salam sejahtera ke atas penghuni kubur dan aku akan bersama kamu insya-Allah. Memang bersama kita akan jadi ahli kubur besok. Tak boleh nak lari. Tapi nak ucap takut alamak macam tak lama lagi. Jadi tak berani. Ada dekat kampung dulu, Penuh dulu kan, ada arwah dah di tukang gali kubur. Tukang gali kubur, jenazah nak tanam waktu malam. Jadi malam tu dia gali kubur 2 orang kan. Lepas tu dah sampai kat dalam tu, dah bahagian dalam, kawan dia ni tinggalkan dia. Kan? Kawan dia ni tinggal dia seorang. Kemudian diingatkan yang dalam kubur yang tengah gali dalam tu, ingatkan kawan dia ada. Lepas tu dipanggil. Panggillah nama. Tiba-tiba dengar suara kena segah.
kan, kena segar, terperanjat Bilal tu, gali kubur tu terperanjat, cabut dia tuan-tuan, cabut, lepas tu jatuh sakit, agak jatuh sakit, kemudian meninggal. Allahu Akbar. Peristiwa itu gali kubur waktu malam tuan-tuan. Memang dia, tapi ialah peristiwa yang jadi sebab tuan-tuan, itu bagian masing-masing lah tuan-tuan. Allahu Akbar. Okey, lalu kubur bagilah salam, assalamualaikum ya ahlul kubur, kan. Baik. Yang kedua, apa adabnya lagi? Sebenarnya adab dia banyak. Ni bagi kat sini 3 ni. Yang kedua, hendaklah dibaca di sisi mereka. Siapa tu? Ahli kubur tu, di sisi mereka ayat-ayat Al-Quran. Sesungguhnya rahmat Allah turun ketika Al-Quran dibaca. Maknanya apa? Biasanya orang baca apa tuan-tuan? Surah Yasin, kan. Maknanya kita pergi kubur tu, selain daripada kita doa, adalah kalau kubur arwah ibu bapa kita ke ataupun keluarga kita, sunat ambil Yasin, baca dekat kubur. Lagi tak berani ustaz, lambat nak habis ni duduk kubur, walaupun waktu siang tuan-tuan, walaupun tu siang, nak baca kat kubur, tengok semua. Jadi apa? Pasangkan radio, ambil radio kecil, pasang Yasin, baca habiskan, aku keluar dulu, habiskan, ambil balik radio. Sebab orang meninggal, tak meninggal. Kalau tak kata pandai juga orang ni, dia tak nak baca, dia bukakan Yasin, dia tinggalkan radio dekat tepi kubur. Lalu radio tu pun baca surah Yasin. Adalah kita ni sebagai warisnya ataupun ni, maka duduk kat duduk satu masa bacalah surah Yasin itu. Sunat, sebenarnya sunat lakukan perbuatan seperti itu. Kerana ketika membaca Al-Quran, rahmat Allah akan turun kepada penghuni yang berada dalam kubur. Allahu Akbar. Setelah selesai membaca Al-Quran, selesai Al-Quran, apa dia? Hendaklah mendoakan kebaikan untuk mereka dan pahala bacaannya dan sebagainya hadiah kepada roh-roh mereka. Sesungguhnya doa yang diterima dimakbulkan adalah diharapkan. Apabila doa dimakbulkan, maka si mati akan mendapat manfaat daripada pahala bacaan yang dihadiahkan. Lalu ada orang bertanya, kan, ustaz, sampai ke pahala orang yang baca Fatihah ke sedekah pada dalam kubur si mati? Maka fiqh dah jawab, kan, sesungguhnya pahala kita baca maka akan sampai kepada penghuni yang berada di dalam kubur tuan-tuan. Bukan sekadar kita baca di sisi kubur. Kalau kita sedekahkan, sebab itu ada orang, kan, dia buat tahlil, dia buat doa selamat, dia syukur, doa arwah, ada orang ni doakan, pahala tu semua sampai dengan syarat mesti niat. Baca tak niat tak sampai. Kerana tidak niat, maka dia tidak sampai. Maka kita niat semula je, baca Quran ni, sedekahkan pahalanya kepada arwah sekian-sekian, bacalah, maka pahala daripada bacaan kita sampai kepada yang kita sebut tadi. Kadang kita sebutkan Al-Fatihah, kan, setiap hari kita Al-Fatihah kepada arwah bapa, kepada arwah ibu, Fatihah sampai tuan-tuan. Kenapa kena tak semestinya duduk di dekat kubur saja? Itu adalah sunnah ziarah, tapi kita sedekahkan semuanya sampai. Baik. Saya tengok dalam ni, saya ambil dalam kitab ni tentang perkara yang sampai, yang kalau kita lakukan segala pahala dia sampai kepada arwah. Baik, hari tu khutbah hari Jumaat hari tu, kan, kan disebut oleh khatib tuan-tuan. Imam Sayyuti menyebut dalam nazamnya 10 amalan yang pahalanya sampai kepada seseorang walaupun selepas kematian. Apa dia amalan kita kalau buat pahala kita sampai? Yang pertama, ilmu yang disebarkan. Yang kedua, doa daripada anak. Yang ketiga, pokok yang ditanam. Yang keempat, sedekah jariah, sedekah untuk arwah. Niat je, niat, tak payahlah usaha, kau sedekah untuk arwah boleh ni arwah kata. Tuan-tuan, jangan hiraukan orang bercakap. Kita niat kita, itu urusan sampai tak sampai adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, Al-Quran yang diwakafkan. Masya-Allah. Yang keenam, tempat pengajian sekolah yang dibina. Maknanya kita wakaf untuk pembinaan surau, masjid, madrasah ke apa yang selain digunakan sampai bila-bila, maka pahalanya yang kita sedekahkan itu sampai. Yang ketujuh, perigi yang digali
atau sungai yang dibuat. Selagi mana perigi digunakan atau selagi mana air itu mengalir daripada sungai yang dibuat, maka pahalanya sampai. Yang ke-8, rumah untuk musafir. Ada bina rumah untuk orang musafir itu, kemudian orang musafir akan singgah. Selagi mana orang musafir itu duduk ataupun singgah, maka selagi itu sampai. Yang ke-9, tempat untuk berzikir, musalla, apa saja. Dan yang ke-10, mengajar Al-Quran yang mulia. Selagi itu tuan-tuan, maka diajarkan pahala itu kita niatkan tu kepada siapa? Arwah, maka sampai tuan-tuan, insya-Allah. Yang penting ni niat, sebut je tak ada masalah. Okey, insya-Allah sampai. Sesungguhnya doa yang diterima makbul adalah diharapkan. Apabila doa dimakbulkan, maka si mati akan mendapat manfaat daripada pahala bacaan orang yang dihadiahkan kepadanya. Lalu kita tak ada masalah tuan-tuan. Kita buatlah apa saja perkara yang baik untuk arwah kedua kita yang telah meninggal. Kita niat, asal saja buat benda baik, kita niatkan, insya-Allah pahalanya sampai kepada mereka. Tak ada ragu-ragu, kerana urusan sampai atau tidak sampai bukan urusan kita, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat mesti ni niat. Wallahu alam. Alhamdulillah. Ya Ji, silakan. Ya. Okey, pakaian dia je terus. Maknanya kan, mati syahid. Mati syahid tadi maksud dia kafan dengan pakaian tu, pakaian dia tu saja yang dipakai tu maksud dia, bukan ditutup dengan kain lain. Dengan macam tu saja, tak ada perlu dibalut dengan apa. Dengan pakaian tu sajalah. Ya, pakaian itu saja masukkan, memang gitu saja. Itu memang betul syahid. Kalau berlaku seperti itu, begitulah, memang itu disebutkan. Terus dia tanam atau terus diri ke bumi dengan pakaian dia sendiri. Tidak perlu nak yalah, kalau nak dengan ni kan mesti nak dibasuh ataupun nak ditukar dan dengan kain yang baru kan. Jadi dengan pakaian dipakai dengan keadaan seperti itu terus sahaja, dengan darah-darah itu sekali. Itulah bagi orang yang mati syahid. Wallahu alam. Dah habis dah kitab ni tuan. Dah habis kitab ni. Wah. Okey dah. Insya-Allah saya pun tuan-tuan, berapa tahun saya tengok dalam kitab ni yang mula daripada surau ini, masya-Allah 2016 tak silap, bermulanya 2016 tuan-tuan. Bermula 2016 surau ni kan, kemudian kita belajarlah sikit-sikit daripada bab solat apa semua sampai hari ini. Habis, ya Allah, 6 tahun. 6 tahun tuan-tuan. Allah ya, miskin saya. Alhamdulillah. Jadi lepas ni ni dia 1 2 3. Ni tempat yang ketiga lah habis. Kitab ni saya ajar dekat ada 3 tempat, Bukit Mangga, Bukit Rambai. Ini tempat ketiga. Habis tajuk ni je, baru jilid 1 ya. Bukan adalah 7 lagi. Tapi Haji Nasir kata kita ulang baliklah sebab yang dekat contohnya bab solat kita ulang balik, tak ada tuan-tuan. Dia ada 2 belajar. Satu belajar memang yang orang yang belajar kat pondok, dia akan belajar semua. Adapun kitab ini lebih kepada apa urusan kita, solat kita dengan kehidupan ibadah itu kita. Jadi saya kata kita ulang baliklah, insya-Allah ulang balik. Mudah-mudahan Allah beri berkat daripada kesungguhan kita nak belajar tuan-tuan. Kita belajar ni kita tak tahu dapat atau tidak, tapi bila kita belajar insya-Allah tak banyak sikit Allah beri kefahaman. Itu namanya fiqh, tafaqquh fiddin, kefahaman dalam agama yang kita nak. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas kelebihan kekurangan sepanjang mengajar ni. Insya-Allah nanti kita sambung lagi lah. Tapi sambung ni maknanya kita ulang baliklah kitab ni. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang dhaif daripada diri saya. Mudah-mudahan Allah memberkati, memberi kita berkat daripada ilmu fiqh yang kita belajar, dapat kita amalkan. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nazza bil khair wa nufa kulla syar. Rabbana aslih
واصلح لنا كل الشؤون وأقى بالرضا منك العيون وقد عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى مصاب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعل ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.